sunnah. Tak berguna jika ada dalil tiada perawi. Tak berkat ilmu tanpa amalnya. Tak lengkaplah masjid jika tidak ada yang berbicara. Berkat ribunya seperti jadi tempat burung sekali bersenang. Sekali hidup biarlah bererti isikan akal dengan ilmu. Sedikit latar belakang tuan penceramah kita pada hari ini. Nama beliau Saudara Muhammad Azam bin Zainal. Nama temangan Azam Al-Kanjari. Beliau dilahirkan berasal daripada Bukit Kangkar, Tangkak Johor. Latar belakang pendidikan mendapatkan awal di sekolah Bukit Kangkar, terus menyambung belajar menengah di SMK Jalan Jonet dan SMK Mahatma. Dan seterusnya menyambung belajar dalam diploma di Kolej Islam Marsah dan diploma pendidikan Islam. Dan mendapat ijazah sarjana budaya dalam bidang Islam di Oxford University, Malaysia. Masih waktu sudah tiba, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kami akan teruskan dengan ceramah Muhammad Rasul yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Rami Azam Al-Kanjari. Majlis dengan ta'zimnya mempersilakan. Bila Ustaz kata sedia, semua boleh tak boleh? Semula.
tuan-tuan lagi syukur ke tak nak? Adik lagi syukur tak? Tuan-tuan, saya seronok selama masih pengajar sebab apa? Saya kan pengajar tidak lama lah daripada kita. Apa? Tak lama kita sama juga kan? Daripada dulu biasalah ke sini. Cuma je tuan-tuan, saya seronok masih pengajar sebab apa adanya anak-anak. Adik-adik, bila rajin ke masjid, tuan-tuan, satu riwayat, masjid yang tidak ada suara kanak-kanak. Tuan-tuan, masjid yang tak ada suara budak-budak, tak ada suara anak-anak, masjid itu dalam waktu yang kritikal. Masjid itu dalam bahaya. Bila mana masjid ada suara budak-budak, ada suara anak muda, dan inilah tandanya tuan-tuan masjid ini dalam keadaan sehat. Masjid ini dalam kebaikan. Ingat ibu ayah, anak-anak ini akan menjadikan ini sebagai satu kenangan kepada mereka. Bayangkan tuan-tuan puan 10-20 tahun akan datang. Ketika mana mereka membesar, pastinya mereka akan merasai keseronokan duduk dalam majlis ilmu. Mereka akan ingat bahawa dulu tahun 2022 mereka pernah datang maulid berarak daripada Bandar Muar, daripada Witek, betul ke? Banyaklah kau. Oh, jauh betul makcik berarak kan? Ke berarak daripada Pek Jawa? Oh, jangan Ustaz, kau sampai sini dah melecet dah Ustaz. Kan? Ibu ayah saudari, kita datang jauh-jauh berarak sebagainya. Adik-adik, datang pada hari ini bukan saja-saja. Hari ini adik-adik kita datang majlis ilmu. Ibu ayah, mereka akan ingat sampai bila-bila. Saya difahamkan malam tadi ada program halang. Ya, bos kami tim malam pengarah dan Ustaz Yusri pun hadir, luar biasa. Ingat tuan-tuan puan, bila kita mengadakan majlis yang baik ini, harus kita betulkan hati dan niat kita. Apa tujuan kita lakukan? Tujuan kita lakukan semata-mata nak mendapat keberkatan dalam majlis ilmu. Ingat, khususnya adik-adik, hari ini kita dalam majlis apa? Majlis apa adik-adik? Maulid Rasul. Ibu ayah, kita duduk dalam majlis Maulid Rasul. Bila duduk dalam majlis Maulid Rasul, ini satu perkara yang luar biasa. Adik-adik duduk tegak-tegak semua. Duduk tegak-tegak. Oh, sedia? Okey, bagus. Oh, kau senang oh. Oh, kau senang oh. Tuan-tuan ingat penceramah mampu ke nak ceramah depan budak-budak? Tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan? Itu sebab saya dah lama tak ceramah sekolah kebangsaan. Tapi sekarang ni dah makin ramai pula orang jemput kita sekolah kebangsaan. Saya malam tadi di JB, di UTM. Kemudian pagi dengan tuan-tuan di sini. Kejap lagi saya di KPJ Johor. Kemudian malam di Keluang. Mungkin ni ekor tinggi ni. Pelangkan sikit ekor dia. Baik, tak ada rampan. Adik-adik, saudari, saya minta maaf yang saya bawa ke hospital. Saya ada masalah peti suara. Jadi saya ada masalah suara sikit. Doakan ya. Saya tak boleh high pitch. Saya cakap perlahan je. Adik-adik okey ke? Okey, Bu Ayah ya. Kita tenang-tenang saja. Jangan pening-pening lah. Duduk ceramah ni. Ustaz, ceramah stres lah Ustaz. Jangan stres lah. Tuan-tuan penat dah. Saya faham semua. Ya Allah Ustaz. Semua stres ni. Berhari-hari stres. Faham tak faham tuan-tuan? Ya? Stres Ustaz. Inai dah hilang dah tuan-tuan kan. Stres. Relax ah. Hari ni tuan-tuan puan duduk masjid niat iktikaf. Boleh tak boleh? Baik. Tuan-tuan puan, pagi ini insya-Allah kita nak membicarakan tentang Maulid Rasul. Bila cerita tentang Maulid, adik-adik tuan-tuan puan, apa makna Maulid Rasul? Adik-adik, apa makna Maulid Rasul? Apa makna Maulid Rasul? Adik-adik, apa makna Maulid Rasul? Macam tak ada pula. Pandai. Maulid Rasul ini maknanya apa dia tuan-tuan puan, adik-adik, adalah Maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Orang dah dapat RM1 semua datang nak tengok aku dah kan. Pandai dia. Untung sini RM1. Ada setengah masjid saya pergi RM10 tuan-tuan. Budak-budak dapat lagi seronok dia. Mana-mana lah. Okey ke semua? Kau dapat duit diam kau orang semua Baik tuan-tuan puan. Okey ke tak ni? Oh, memang nak bagi sekarang Yalah. Baik, tuan-tuan puan, saudari. Bila mana kita cerita pasal Maulid, ingat tuan-tuan, kita nak bicara tentang Maulid Rasul ini, ceritanya tuan-tuan puan memanglah tak nafi. Saya nak tanya ibu ayah, saudari. Nabi lahir berapa bulan tuan-tuan? Senyap tuan-tuan, ada orang ke tak tuan-tuan? Nabi lahir berapa bulan? Ya.
Semua orang tahu 12 Rabiul Awal, walaupun ada banyak pandangan pendapat. Ada kata 12, ada kata 9, ada kata 10, tak kisahlah. Yang pasti Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal tahun gajah. Ini semua orang tahu. Makin jadi pula. Okey ke semua ni? Risau pula saya nak ceramah, tuan-tuan. Ni kalau duduk sedap sikit ni berdiri pula kan, tapi okey saja. Okey ke semua? Dah. Buat tenang. Adik-adik okey ke? Dah makcik, dah tenang semua. Risau pula. Makcik pun nak juga sikit. Baik, dah. Dah okey semua? Dengar ke suara saya? Makcik belakang dengar ke suara saya? Belakang dengar ke? Dengar. Baik, terima kasih. Baik, ibu ayah. Dah. Buat tenang. Okey, dah. Tuan-tuan dan puan-puan, semua orang tahu Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal. Sekarang ini kita berapa Rabiul Awal, tuan-tuan? It's okay. Tuan-tuan dan puan, saya nak tanya ibu ayah, sekarang ini kita berapa Rabiul Awal? Berapa Rabiul Awal? Mana ada dah Rabiul Akhir dah. Maknanya tuan-tuan puan dah sebulan lebih dah. Kalau kita bicara tentang Nabi lahir bulan Rabiul Awal, makna dah lambat dah. Cumanya tuan-tuan puan, kita membicarakan Maulid Nabi ini bukan saja bicara tentang kelahiran Nabi, tetapi tuan-tuan puan harus ingat, kita kena sentiasa ingat dan juga mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke tak boleh? Adik-adik. Okey, para pelajar semua duduk tegak-tegak. Okey, simpan duit dalam kocek, duit simpan, air letak tepi, duduk tegak-tegak. Saya kira sampai 3, semua sedia. Okey, duduk. Tuan-tuan, bukan senang nak kita budak. Tuan-tuan ibu ayah sejak dia buat tenang. Normallah budak-budak memang macam ni. Tuan-tuan datang masjid, budak bising, budak panjat tingkap, panjat dinding. Normal ke tak normal? Normal. Kalau dia diam, dia cacat. Faham? Jadi ibu datang masjid. Tak normal. Itu kena pergi dengan khas. Tetapi kalau anak kita panjat-panjat, bising, muat-muat, normal ke tak normal, cik? Yang tak normal, Pak Imam. Faham tak faham? Tengah duduk tengok Pak Imam panjat. Itu tak normal. Jadi, normal lah. Tentang anak-anak memang begini. Dia bukan boleh fokus sangat pun. Sebab hari ini saya ceramah sembang-sembang sajalah. Tak nak begitu sangat lah, tuan-tuan. Bantan ni saya forum dekat UTM dah peninggal dengan budak universiti. Jadi doa baik-baik ya. Baik. Adik-adik dah duduk terang. Nabi lahir dah sebulan lama dah. Maknanya kalau kita bicara tentang kelahiran Nabi, kita menyambut belated birthday. Makna kelahiran Nabi yang lambat. Itu sebab saudari, tuan-tuan puan, saya punya ceramah Maulid kalau kita di Johor ni, tuan-tuan, di Johor ini saya ceramah Maulid sampai bulan Januari. Hari ni je tuan-tuan saya ada 3. Pagi dekat Muar, petang kat Johor, malam kat Keluang. Esok pagi dekat Parit Sonto. Sontorian agaknya lah ya. Dekat Aitam. Kemudian malam pula dekat, entah kat mana tak tahu. Pek Sulong. Kan? Batu Pahat. Kemudian hari Ahad malam dekat Sempang Renggam. Nak cerita apa ibu ayah saudari? Orang Johor memang seronok sambut Maulid. Betul tak betul? Tetapi saudari, tuan-tuan puan, adik-adik, saya nak tanya, apa makna Maulid kita kalau kita sambut seronok tetapi kita tak mahu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu sebab ibu ayah dalam siri ceramah saya Maulid saya takkan ceritalah. Saya nak tanya, mak Nabi siapa nama? Luar biasa. Nabi lahir tahun apa? Tahun gajah. Bapa Nabi siapa nama? Abdullah. Atuk Nabi siapa nama? Abdul Muttalib. Semua dah tahu, tak payah ceramah. Balik je lah, tuan-tuan. Nak cerita apa lagi? Oi, dah duduk. Nak cerita apa lagi? Itu sebab tuan-tuan puan, Maulid ini kalau kita cerita bab Nabi lahir, kita cerita bagaimana kehidupan Nabi, tuan-tuan dah tahu. Saya kuliah sirah tuan-tuan di daerah Tangkak. Saya guru takmir daerah Tangkak.
Saya mengajar sirah tuan-tuan. Ada satu masjid tu dah 8 tahun saya mengajar. Nabi belum berhijrah lagi tuan-tuan dan puan. Maknanya rentetan kehidupan Nabi luar biasa. Cumanya hari ini kita nak membicarakan tentang bagaimana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke tak boleh? Itu sebab tuan-tuan, kalau di Johor kita sambut Maulid mesti ada perarakan. Betul tak? Orang Johor seronok betul. Berarak dia mesti masuk pakej dengan marhaban. Ini tadi pula ada berzanji. Betul tak betul? Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim. Allah. Itu kalau dia lapar tuan-tuan. Kalau dia kenyang, dia kan. Saya nak tanya tuan-tuan, kita berzanji tiap-tiap tahun kita berzanji. Kita anak lahir berzanji, rumah baru berzanji, kahwin baru berzanji. Agaknya lah ya. Maknanya semua kita berzanji. Tuan-tuan puan, agak-agak apa cerita dalam berzanji? Kenapa tuan-tuan puan ibayah? Adik-adik. Hoi. Tuan-tuan, saya cikgu minta maaf ya. Budak-budak memang gitulah. Duduk tenang. Ibu ayah, tuan-tuan puan, saya nak tanya, agak-agak kenapa kita berzanji, rawi berapa kita bangun dan selawat? Rawi ke berapa? Walamma tamamin. Rawi berapa? Rawi 4 kita bangun selawat. Kenapa tak bangun selawat rawi pertama? Ibu ayah, apa cerita dalam berzanji? Ramai orang baca berzanji tapi tak tahu cerita berzanji. Itu sebab tuan-tuan puan, Jabatan Agama Islam Negeri Johor mengeluarkan satu terjemahan berzanji dalam bahasa Melayu supaya kita faham. Ingat tuan-tuan puan, berzanji itu adalah cerita sirah Nabi. Daripada belum Nabi lahir sampai Nabi wafat. Itu syair. Faham tak faham? Itu sebab ibu ayah, orang Johor biasa pakej dia apa? Marhaban, berarak, berzanji. Lagi ada apa? Bunga telur. Betul tak? Tengok, ada tak bunga telur? Ada. Banyak tuan-tuan ya. Saya pernah ceramah makcik, dapat satu pohon bunga telur. Dia bagi balik, Ustaz, nah satu pohon. Dia pun bawa lah pohon tu sampai ke kereta. Lepas tu dia bisik, Ustaz, pohon pulang balik. Kurang ajar tuan-tuan. Ini biasalah ya. Maknanya ibu ayah saudari, ini biasa. Cumanya, bagaimana kita memaknakan maulid yang kita sambut. Kita berarak, seronok. Betul tak? Lagi maulid ada apa biasa? Maulid ada apa? Ada apa? Ada yang kata makan. Wes mangan upah urung. Ni dah makan ke belum ni? Patutlah macam pemberontakan semua ni. Mengikut hierarki kepulauan Maslow, dia kena makan dulu tuan-tuan ya. Budak-budak ni kau tak makan dia macam ulat dan ni risau pula aku tengok ya tuan-tuan. Tak apa, kejap lagi makan. Faham tak faham? Yang bagusnya, adik-adik buat tenang. Hui. Relax. Nak hadiah tak? Nak hadiah tak? Kalau nak hadiah duduk. Saya kira 1, 2, 3 zip mulut. 1, 2, 3. Senang pengaruh budak-budak tuan-tuan ya. Ibu ayah saudari, itu sebab ceramah orang tua lagi senang. Tuan-tuan, saya pernah ceramah budak-budak sampai orang dewasa. Saya pernah ceramah budak depan saya, budak bisu pekak tuan-tuan, budak OKU. Bayangkan aku ceramah budak bisu pekak, ibu ayah nak cakap macam mana? Sebelah saya ada translator. Saya tengah cakap, sebelah translator. Time aku buat lawak, tiba-tiba seorang tak ketawa. Aku dah risau, kenapa punchline tak sampai ke? Rupa saya tengok sebelah translator tengah berdekat-dekat ketawa, kurang hajar tuan-tuan. Lepas dia habis ketawa, barulah dia buat barulah semua gelak kan. Sabar je kan, tapi tak apalah ya. Ibu ayah saudari, adik-adik dia lain sikit. Itu sebab kalau saya cabar sekolah dia berbeza. Cumanya faktor usia, faktor kesihatan saya tak boleh terlampau agresif seperti dululah. Baik. Adik-adik, tuan-tuan dan puan, Allah uji kita pelbagai. Pertama, perarakan mesti ada, betul tak? Marhaban, berarak, macam-macam lah. Yang kedua mesti ada apa? Syarahan. Jangan makan dulu, sabar. Mesti ada syarahan. Maulid Nabi mesti ada syarahan. Kalau tak ada syarahan, maulid itu play, kosong, tidak ada pengisian. Dan yang ketiga mesti ada apa? Makan. Kuat betul, budak tu lapar agaknya. Mesti ada makan. Kalau tak ada makan, jawatan kuasa kena maki yo. Apa maulid tak ada makan kan? Itu sebab tuan-tuan puan, mana ceramah maulid makan. Saya pernah ceramah dulu baru makan. Bayangkan, adik-adik, tuan-tuan puan, dia ceramah dulu baru makan, ceramah kat luar masjid. Itu jam pula waktu malam. Bayangkan saya ceramah kat luar, orang belum makan ni. Tiba-tiba tengah saya ceramah, kanan saya tu pula ada kambing golek, tuan-tuan.
Agak-agak orang tengok saya ke tengok kambing, tuan-tuan? Ibu ayah saudari, orang tengok kambing, agak nampak aku macam kambing agak, tuan-tuan. Saya baru nak habis, aku lu qauli hadza, belum sempat habis, orang semua bangun. Ingat nak jumpa saya, rupa jumpa kambing, tuan-tuan kan. Itu sebab saudari, itu normal. Makan mesti ada. Tetapi harus kita ingat, adakah kita sambut kelahiran Nabi ini hanya sekadar berarak, hanya sekadar makan, hanya sekadar syarahan? Tidak. Ingat adik-adik, kita sambut maulid bukan semata-mata kerana kemeriahan ini, tetapi kita memaknakan bagaimana kita menghayati kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik kenal tak Abu Lahab? Abu Lahab siapa? Pak saudara Nabi. Waktu Nabi lahir, adik-adik, waktu Nabi lahir, Abu Lahab orang paling seronok. Ibu ayah, waktu Nabi lahir, Suhaibah ni ibu susuan Nabi yang pertama. Suhaibah ni hamba Abu Lahab. Bila Nabi lahir je, Suhaibah jumpa Abu Lahab. Tuan Abu Lahab, kenapa Suhaibah? Tuan dapat anak saudara baru. Wah, laki ke perempuan? Laki. Anak siapa? Anak Aminah. Anak kepada adik tuan, Abdullah. Wah, bagus. Suhaibah, kau boleh tahu berita gembira ni, aku merdekakan kau. Maka apa Abu Lahab buat, tuan-tuan puan? Abu Lahab beri makan kepada orang Arab pada waktu itu. Dia korbankan berapa ratus ekor unta, beri makan kepada orang Arab. Jadi orang semua seronok. Itu sebab tuan-tuan puan, Abu Lahab seronok waktu Nabi lahir. Tetapi bila Nabi menyampaikan kalimah La ilaha illallah, Abu Lahab orang pertama yang menentang Nabi SAW, sehingga Allah rakamkan dalam surah Al-Masad, Tabbat yada. Kau bacalah sendiri, malah aku cerita lebih. Itu sebab tuan-tuan puan, ibu ayah, Abu Lahab ini seronok Nabi lahir, tetapi dia tidak seronok dengan apa yang Nabi bawa. Itu sebab ibu ayah saudari, sejauh mana tuan-tuan dan puan, kita memaknakan bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi ini bukan seperti mana kita hanya sekadar menterjemahkan dengan kata-kata. Bukan hanya sekadar kita menterjemahkan dengan kemeriahan kita mengadakan majlis maulid. Tetapi bagaimana kita memaknakan apa yang sepatutnya kita lakukan seperti mana disarankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke tak boleh? Itu sebab ibu ayah saudari, ada sifat-sifat Nabi yang tidak ada pada orang lain. Sifat-sifat Nabi ini tidak ada pada orang lain. Ada 3. Adik-adik, ada berapa? 3. Adik-adik, duduk tegak-tegak semua. Ikut saya. Ibu ayah tak payah ya. Tuan-tuan dan perempuan, adik-adik, ibu ayah tak payah ya. Ini anak-anak saja. Adik-adik, ikut saya. Nabi. Adik-adik, engkau je ikut. Makcik tak payah lah. Ustaz dengar aku budak-budak ke? Contoh makcik ya. Ni budak-budak saja. Minta maaf tuan-tuan. Budak-budak ni dia tak boleh duduk diam. Dia kena statik. Dia jenis bergerak tuan-tuan ya. Kalau kau bagi dia duduk diam, ni jadi dia tak gerti diam. Faham tak faham tuan-tuan ya? Ini normal lah budak. Jangan marah. Ini memang kerja mereka. Kalau dia diam je tu tak normal. Faham tak faham tuan-tuan ya? Adik-adik ikut saya. Nabi. Saya. Sayang. Nabi. Dengan gaya ikut saya. Nabi. Ada 3 sifat. Apa dia? Cerita. Anda pun nak cerita ni, dengar lah. Ibu ayah minta maaf ya. Sebab ramai aku tengok YouTube budak-budak, kita ikut suara majoriti. Faham tak faham tuan-tuan ya? Bila marah budak-budak, kita step budak-budak lah. Jadi jangan marah. Ada setengah masjid sensitif. Tengok budak. Nampak budak je balik. Ini berlaku. Dia nampak budak je balik. Tuan-tuan, dia lupa budak ni esok waktu dia besar, kita mati dia mandikan jenazah kita. Faham tak faham tuan-tuan? Itu sebab jangan marah anak-anak datang masjid. Ada jenis orang tua ni, bila mak bapak anak-anak datang masjid, dia tanya, bapak ke mana? Pakcik, bapak saya kerja malam pakcik, macam nak datang. Tak ada, balik. Ini masalah tuan-tuan puan. Tapi masjid ni baguslah. Ajak budak-budak datang. Adik-adik, ada berapa tadi sifat Nabi? 3. Itu je cara nak suruh ingat tuan-tuan ya. Saya cikgu tuan-tuan ya, jadi memang banyak mengajar. 3. Ikut saya. Yang pertama. Makcik tak payahlah ikut ya. Ustaz ni kita pula dia suruh ikutnya. Tak. Susah. Tu sebab kau kuliah orang dewasa dia senang makcik ya. Jangan ikut ya.
Baik, adik-adik ikut saya. Yang pertama. Sifat Nabi tidak ada pada orang lain. Yang pertama. Jalil. Jalil. Apa makna jalil? Mulia. Apa makna jalil? Apa makna jalil? Tuan-tuan dan puan, Nabi ini sifatnya jalil. Apa makna jalil, tuan-tuan dan puan? Dia ada 3 il, tuan-tuan ya. Yang pertama jalil. Jalil ini adalah mulia. Mulianya Nabi tidak ada pada orang lain. Kerana apa? Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis Nabi yang sahih. Nabi kata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kata apa, tuan-tuan dan puan? Daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, akulah penghulu manusia pada hari kiamat. Tuan-tuan dan puan, Nabi adalah penghulu kita di hari kiamat. Dan yang paling utama, tuan-tuan dan puan, mulianya Nabi juga adalah kerana Nabi lah yang akan menyelamatkan kita. Adik-adik? Mulianya Nabi juga, Nabi akan menyelamatkan siapa? Di akhirat, tuan-tuan dan puan, hebat mana pun kita, popular mana pun kita, power mana pun kita, tak ada siapa boleh membantu kita. Kita kaya di dunia, di akhirat tuan-tuan dan puan belum tentu kita mempunyai kekayaan. Kita mulia di dunia, di akhirat belum tentu kita mulia di akhirat. Itu sebab ibu ayah sesedari, adik-adik, ada insan mulia yang boleh menyelamatkan kita di akhirat. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu ayah, Nabi yang mulia ini saja yang boleh menyelamatkan kita di akhirat. Apa Nabi kata dalam satu hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, likulli nabiyyin da'watun da'aha li ummatihi wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Hadis Imam Muslim. Adik-adik, yang pertama apa tadi? Apa makna jalil? Mulia. Mulianya Nabi kerana apa? Nabi penghulu segala manusia. Mulia Nabi kerana apa? Nabi juga merupakan pemberi syafaat kita di akhirat nanti. Dalam satu hadis, maknanya tuan-tuan daripada Anas bin Malik, Nabi bersabda, apa Nabi kata? Bagi setiap Nabi terdapat doa yang telah dikabulkan di dunia untuk umatnya. Tetapi aku, yakni Nabi SAW, telah menyimpan doaku sebagai syafaat. Adik-adik, sebagai apa? Ikut saya, sebagai syafaat. Adik-adik, sebagai apa? Nabi telah menyimpan doanya sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Hadis Imam Muslim. Ibu ayah, apa makna syafaat? Senyap yang ada orang ketak ni tuan-tuan. Apa makna syafaat sesedari? Ibu ayah, makna syafaat adalah, adik-adik ikut saya. Syafaat maknanya pertolongan. Apa makna syafaat, tuan-tuan dan puan? Subhanallah. Ibu ayah, pertolongan mudah beginilah. Tuan-tuan ada duit banyak kat rumah, barangkali orang sekarang suka pegang cash 20,000. Dalam beras ada 5,000. Dalam aircon ada 5,000. Plastik sampah ada 5,000. Bawah bantal ada 5,000. Total makcik, ibu ayah, tuan-tuan dan puan ada 20,000 ringgit. Banyak ke tak banyak, adik-adik? Itu sikit, belum beliun lagi. 20,000, tuan-tuan, kita ada duit cash. Nak masuk dalam tabung haji. Jalan pergi tabung haji, pagi haji murah. Sarapan tak sempat. Kita pergi bawa tabung haji, bawa duit pergi tabung haji. Tiba-tiba dapat angka giliran nombor 100. Nombor berapa ibu ayah? 100. Itu jam pula nombor giliran sekarang adalah 20. Maknanya ada lagi berapa? 80 orang lagi nak sampai giliran kita. Agak-agak lama ke kejap? Lama. Kita pun duduk, tuan-tuan dan puan. Ibu ayah kita duduk nunggu. Tiba-tiba tengah duduk nunggu, tuan-tuan dan puan, ada orang dekat kaunter 5 nampak kita, dia panggil, "Makcik, sini ya. Benda. Sini makcik. Benda." Kita pun tuan-tuan dan puan terkesing-kesing. Tahu terkesing-kesing?
Ni senang ceramah orang muar ni. Kalau dalam TV tak boleh cakap, faham tak faham tuan-tuan? Ya? Dalam TV tak boleh cakap bahasa muar. Nanti ada, saya pernah keluar wanita hari ni, ceritalah pasal berteromba. Tahu berteromba? Budak-budak berteromba tu lah. Tiba-tiba Fizal Sabjahan, pengacara wanita hari ni tanya saya, Ustaz, berteromba tu apa? Saya terpaksa buka kamus muar. Faham tak faham tuan-tuan? Ya? Kita orang muar, kita faham lah. Jadi bila saya duduk tuan-tuan, saya Johor tuan-tuan ya. Saya orang tetap, memang orang tahulah kita orang Johor. Itu sebab saya ceramah mana-mana saya cakap bahasa Johor Riau. Ingat tuan-tuan, ini hebat kita Johor. Itu sebab saya keluar saya tak pandai. Saya kalau keluar itu pergi ceramah di Terengganu, kena cakap Terengganu, minta maaf, aku tak faham. Tiba naik Grab, ada orang Terengganu, saya tak apa benda sih kau cakap. Minta maaf lah tuan-tuan ya, kita orang Johor kan, Johor tetap je Johor. Johor cuti Ahad Isnin, faham tak faham tuan-tuan ya? Ingat, adik-adik, kau cuti sampai hari apa? Isnin. Kita menjunjung titah, faham tak faham tuan-tuan ya? Dulu Yang Maha Mulia Tuanku Sultan telah menitahkan bahawa Ahad cuti bagi bangsa Johor. Jadi Ahad cuti, Isnin yang mak bomak Perdana Menteri baru kata cuti. Jadi kita cuti Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Wah. Tak payah nak seronok sangat. Oi, tak payah nak seronok sangat. Yang darjah 5 nak UPKK, kau ingat tu? Darjah 5 nak peksa dah. Saya mengajar seagama tuan-tuan ya. Kadang-kadang pening kepala aku. Patutnya UPKK hari tu dah boleh selesai dah. Sebelum pilihan raya. Budak-budak bukan pergi mengundi bom. Nyusahkan orang tuan-tuan ya. Dia tangguh pula lepas mu dipening kepala kita kan. Tapi ikut je lah tuan-tuan ni, malas cerita lebih. Baik. Saudari, tuan-tuan rumpan, adik-adik, kita duduk dekat tabung haji. Tiba-tiba orang kaunter 5. Makcik, sini lah. Kita pun terkeseng-keseng pergi ke kaunter 5. Sampai kaunter 5, budak tu kata, Makcik ni orang pek raja kenapa? Saya biasa nampak makcik kat warung. Engkau biar betul makcik. Kenapa datang? Ni makcik dia buat 20,000 nak masuk tabung haji. Makcik nombor berapa? Nombor 100. Lama lagi cik. Sekarang baru 30. Habis macam mana? Ada makcik. Biar saya tolong makcik. Ibu ayah, seronok ke tak seronok? Seronok. Tiba-tiba tuan-tuan 20,000 dia tak sampai 15 minit kita pun keluar dengan muka seposen daripada tabung haji tuan-tuan. Kita keluar. Agak-agak seronok ke tak seronok tuan-tuan? Kalau ikutkan 1 jam kita nak tunggu sampai giliran kita. Tapi disebabkan kaunter tu kenal kita pun mudah urusan di tabung haji. Tuan-tuan dan puan, itulah namanya syafaat. Namanya apa? Pertolongan kita di dunia. Bayangkan di dunia orang mudahkan urusan kita pun kita dah seronok. Bayangkan sesedari tuan-tuan dan puan, adik-adik, di akhirat nanti Nabi mudahkan urusan kita. Adik-adik, di akhirat nanti padang mahsyar ramai manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Pada waktu itu Nabi kenal kita. Seronok ke tak seronok? Subhanallah. Ibu ayah, kita nak Nabi berikan syafaatnya kepada kita. Ya, ada syafaat Al-Quran, ada syafaat orang soleh, ada syafaat sahabat. Tetapi syafaat yang paling agung adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan, mulianya Nabi SAW bukan saja membicarakan tentang sifat Nabi, tetapi mulianya Nabi juga adalah kerana menyelamatkan kita di akhirat nanti. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh tuan-tuan ya. Saya ni terlupa bawa ubat ni. Jadi aku kena ambil. Tuan-tuan, saya kena ubat 8 biji tuan-tuan makan. Satu hari pening kepala saya tuan-tuan. Saya tak pernah makan ubat Tapi 8 biji. Dah. Yang pertama apa adik-adik? Adik-adik, yang pertama apa tadi? Jalil. Ikut saya. Yang kedua. Ada yang tak buat semula. Ibu ayah tak bukan makcik ya. Saya tak marah makcik-makcik, pakcik-pakcik. Faham tak faham tuan-tuan? Ustaz ni. Ustaz ingat aku budak-budak ke? Tak, ini budak-budak tuan-tuan ya. Adik-adik duduk. Yang kedua. Sifat Nabi. Yang kedua. Kamil. Apa makna kamil? Sempurna. Perfect. Apa makna kamil? Pandai. Ibu ayah, sifat Nabi yang kedua yang tidak ada pada orang lain adalah perfectnya Nabi SAW. Yang kedua tuan-tuan, kamil. Sifat Nabi yang luar biasa. Nabi sangat sempurna. Contoh, kita sebagai ayah,
siapa contoh kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai atuk, siapa contoh kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai apa lagi? Peniaga, contoh kita Nabi SAW. Sebagai seorang isteri, contoh kita adalah isteri Nabi SAW. Sebagai anak, siapa contoh kita? Nabi Muhammad SAW. Itu sebab ibu ayah saudari, kita jadikan Nabi ini sebagai contoh yang terbaik. Boleh ke tak boleh? Adik-adik, boleh ke tak boleh? Jadi Nabi ini sempurnanya Nabi bukan saja dari segi sifat Nabi, tetapi sempurnanya Nabi juga dari segi apa yang Nabi lakukan. Yang ketiga, adik-adik ikut saya. Yang ketiga. Yang ketiga. Okey ke semua? Okey tuan-tuan ya. Saya ni suara, saya kena kawal tuan-tuan ya. Baik. Yang ketiga. Sifat Nabi tidak ada pada orang lain. Apa dia? Jamil. Jamil. Apa makna jamil? Cantik. Apa makna jamil? Subhanallah. Ibu ayah, Nabi sangat cantik. Ketika mana Al-Barra menceritakan dalam satu hadis, qala sami'tu Al-Barra yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wajhan wa ahsanahum khalqan laysa bitawil zahibin wala bil qasir. Hadis Imam Muslim. Apa Nabi kata? Al-Barra menceritakan Nabi SAW memiliki wajah yang paling tampan di antara semua lelaki dan akhlak yang paling baik, dengan tubuh yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Hadis Imam Muslim. Adik-adik, cantik ke tak cantik Nabi? Subhanallah. Ibu ayah, hebatnya, sempurnanya Nabi ini ada dikisahkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa manusia paling sempurna di dunia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perfectnya Nabi sampai uban Nabi pun sahabat boleh kira, tuan-tuan dan puan. Ibu-ibu pernah kira uban laki ibu-ibu? Entahlah ustaz, tengok dah melonggok je uban dia tu kan. Tak ada makna kita nak kira. Sempurnanya Nabi ini luar biasa. Dan cantiknya Nabi ini bukan saja dari segi rupa paras, tetapi cantik juga dari segi akhlak Nabi. Adik-adik, akhlak Nabi bagaimana? Okey, duduk tegak-tegak semua. Adik-adik duduk tegak-tegak. Aku faham korang belum makan. Dah duduk tegak-tegak. Okey, ikut saya semua. Adik-adik, hafal hadis Nabi ni. Boleh ke tak boleh? Ya, ini adalah kecantikan Nabi SAW. Itu akhlak Nabi. Ikut saya. Ibu ayah, ni anak-anak saja ya. Ikut saya adik-adik. Adik-adik tenang. Ikut ustaz. Ada yang tak buat? La. Yarham. La. Yurham. La yarham. La yurham. Ini hadis Nabi. Ingat adik-adik semula. La yarham. Bagus korang budak pek gaja. Semula. La yarham. La yurham. La yarham. La yurham. La. Adik-adik, hadis Imam Muslim. Ingat sampai tua krepot. Faham tak faham? Ibu ayah, ini hadis Nabi. Lepas ni adik-adik, kau jalan dekat Padang, kau nampak orang tu berjalan, kau lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Sesungguhnya Nabi SAW bersabda. Apa Nabi kata? Hebatnya. Apa maknanya? Entah. Adik-adik, hafal makna sekali boleh ke? Baik, kita cuba. Maknanya apa ikut saya adik-adik? Barang siapa yang tidak
Mengasihi. Dia tidak. Akan. Dikasihi. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Barang siapa Ibu ayah, anak tuan-tuan puan dah hafal hadis Nabi tau. Ini luar biasa. Adik-adik ikut saya. Man. Maknanya. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan puan, luar biasa. Ibu ayah, kita nak ajar anak kita menghormati orang lain. Akhlak Nabi luar biasa. Cantiknya Nabi SAW bukan saja pada rupa paras, tetapi pada akhlak Nabi, iaitu yang sangat luar biasa. Adik-adik, Nabi kata bukan daripada kalanganku, Nabi tak ngaku umat, yang tua tidak dihormati dan yang muda tidak disayangi. Dek, kau balik apa tu? Tak okey, saya tak marah. Kita cikgu tuan-tuan, saya sangat sensitif. Saya dalam kelas ibu ayah, bayangkan aku mengajar, tengah mengajar budak kat belakang ni, budak-budak zaman TikTok ni pening kepala. Saya tengah mengajar, tiba-tiba kat belakang, di sini rancak, di sana rancak. Betul apa? Kau tengok tuan-tuan puan. Ini budak zaman sekarang, pening kepala saya. Saya bukan setakat tu, kadang aku tengah mengajar, tiba-tiba belakang, salam dari Bingai, dia katakan. Oh, salam dia apa? Oh, Bincai. Tengok tuan-tuan, kita pun tak faham. Saya tanya apa menatang tu? Saya tak faham tuan-tuan. Saya pakai cermata ni, saya masuk kelas, masa baru pakai, saya pakai cermata ni ada sebab. Ada sebab saya pakai cermin mata yang tak nampak mata. Ada sebab lah. Malah cerita lebih lah. Itu ada sebab guru kami ajar. Saya masuk kelas, tiba-tiba budak saya, Ustaz, muka macam alok. Tengok, dia gelak tuan-tuan. Maknanya dia faham. Saya tanya, alok tu siapa? Rupanya yang fry apa? Free fry. Oh, tengok tuan-tuan, ni budak zaman sekarang tuan-tuan. Apa game apa? Free Fire. Budak remaja, dia tak faham. Remaja main Mobile Legend, PUBG. Macam budak sekarang. Ibu ayah, zaman ibu-ibu berbeza. Zaman saya dulu Dragon Ball, tanda cat. Zaman dulu. Zaman budak remaja yang muda sikit dia, alien datang menakluki bumi. Demi koko yang kau tengok tuan-tuan. Ada buat tenang. Nampaknya nenek pun nyanyi, bangkali dia tengok dengan cucu agak tuan-tuan. Ibu ayah, tuan-tuan puan, generasi anak-anak berbeza. Oi, dah, buat tenang. Adik-adik, ada berapa sifat Nabi tadi? Pertama apa dia? Apa makna jalil? Bagus. Yang kedua apa dia? Kamil. Apa makna kamil? Sempurna. Apa makna kamil? Perfect. Luar biasa. Yang ketiga apa dia? Apa yang ketiga? Jamil. Apa makna jamil? Tengok tuan-tuan, anak cucu tuan-tuan ni kuat mengingat. Kalau saya tanya makcik, bangkali tak ingat agak je. Entahlah ustaz, apa benda ustaz cerita dia kan. Saya pun tak faham. Ibu ayah, zaman kita pula. Zaman ibu ayah, zaman saya, zaman anak berbeza. Itu sebab tuan-tuan, saya minta maaf. Saya terlepas pandang. Rupanya hari ini saya ceramah bergabung dengan semua. Ini okey ni. Saya tu JJB tuan-tuan ya. Saya ceramah daripada budak sekolah rendah, sekolah menengah, sampai orang kampung. Beribu yang datang. Bayangkan macam mana saya nak kontrol. Tuan-tuan ingat, senang. Kalau ada setengah tempat, dia letak orang tua depan, budak-budak belakang. Lantak engkau lah main kat belakang. Sebab apa? Itu memudahkan penceramah. Tapi bila budak-budak kat depan, ini memeningkan penceramah. Faham tak faham tuan-tuan? Oh, pening kepala. Itu sebab saya kena ada teknik. Boleh ke ibu ayah minta maaf
Kalau ibu ayah nak betul-betul belajar, kita kena kuliah maghrib, kuliah subuh lain lah tuan-tuan. Ya? Ini kita sembang-sembang sajalah. Yang penting adik-adik ni balik ingat. Adik-adik, Nabi penyelamat kita. Betul tak betul? Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis Nabi SAW, ini tuan-tuan puan, kita kena ingat bahawa Nabi lah yang kita kena sayang. Adik-adik, sayang Nabi ke tak? Adik-adik ikut ustaz semua. Sedia? Kalau sedia, sedia. Okey. Adik-adik, sabar, aku tahu kau belakang pun macam tu juga kan. Budak-budak remaja, okey je layan je adik-adik kau orang ni. Ibu ayah saudari, Nabi SAW kita sayang. Kenapa kita kena sayang Nabi? Ada orang kata, Ustaz, nak buat apa buat maulid ni? Tuan-tuan, buat maulid ni nak buat apa? Memenat aja buat. Tuan-tuan ingat senang ke nak buat majlis? Senang ke susah? Adik-adik, susah. Nak masak, nak kumpul dana, nak cari penceramah, nak buat tu, nak buat ini. Tuan-tuan puan, susah. Ia bukan mudah. Cumanya, apa tujuan kita buat tuan-tuan puan? Tidak lain dan tidak bukan adalah nak menterjemahkan cinta dan sayang kita kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Adik-adik, sayang Nabi kita? Adik-adik, sayang Nabi kita? Ibu ayah saudari, kita sayang Nabi kita? Subhanallah. Kita semua sayang Nabi. Nabi kata dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis Imam Muslim. Nabi kata apa dia tuan-tuan puan daripada Anas bin Malik. Nabi kata la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang itu. Adik-adik, tidak sempurna iman seorang itu. Sehinggakan diriku, yang Nabi SAW, lebih dicintainya, melebihi cinta kepada orang tuanya, cinta kepada anak-anaknya, dan cinta kepada seluruh umat manusia. Ibu-ibu, saya nak tanya, sayang suami ke tak sayang? Aku tanya mak kau, bukan kau. Ibu-ibu, sayang suami ke tak? Macam tak sayang aja. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, sayang isteri ke tak? Engkau pula yang menjawab tuan-tuan. Ibu ayah saudari, kita sayang pasangan kita. Ibu-ibu, saya nak tanya, antara Nabi dengan suami, mana ibu-ibu lebih sayang? Semua takut nak jawab tuan-tuan ya. Kan kalau aku cakap Nabi, laki aku balik jalan kaki aku ni sekarang kan. Barangkali laki aku tinggalkan aku. Kan kalau aku jawab laki aku pula, ustaz jeling aku pula. Ibu ayah, letakkan Allah dan Rasul paling utama. Adik-adik, antara mak ayah, antara mak ayah dengan Nabi, mana lebih kita sayang? Antara mak ayah dengan Nabi, mana lebih kita sayang? Nabi, subhanallah. Yang paling, dia tak boleh dua-dua. Yang paling kita sayang siapa? Nabi, subhanallah. Ibu ayah, anak-anak yang sayang Nabi lebih bersayang ibu ayahnya, insya-Allah anak itu tidak akan jadi anak yang derhaka. Ingat tak tuan-tuan perempuan waktu kecil kita ajar anak kita, satu-satu saya sayang, tukar. Lepas ni jangan sayang ibu pertama. Ibu ayah ajar anak kita bagaimana? Adik-adik ikut ustaz. Satu-satu saya sayang Allah. Ikut aku. Satu-satu saya sayang Allah. Dua-dua sayang Rasulullah. Tiga-tiga sayang ibu ayah. Sayang semuanya. Nampaknya seronok menyanyi semua tuan-tuan ya. Tak marah ibu ayah ya, budak-budak kena begitu. Dan kau tak nak seronok sangat. Ibu ayah, tuan-tuan puan, kita ajar anak kita sayang Allah dan Rasul lebih utama. Saya ajar anak saya pada kecil tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, saya ajar daripada kecil sayang Allah, sayang Rasul, sayang Allah, sayang Rasul. Bayangkan tuan-tuan puan, bila mana kita mengajar anak kita inilah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Adik-adik, adik-adik. Tengok tuan-tuan dia menjerit, normal lah tuan-tuan ya. Normal lah, bagus. Paling kurang meriah tuan-tuan ya. Dia kalau masjid tu, kalau kita mengajar kadang kuliah yang ada RTM. Tahu RTM tuan-tuan? Remaja tunggu meninggal semua tuan-tuan. Yalah ustaz.
Tapi normal lah. Tu budak-budak ni dia kena aktif. Yang penting dia dapat balik apa sudahlah. Adik-adik, sayang Nabi ke tak? Dan hari ni Ustaz nak kongsikan ada 3 cara sayang Nabi sebelum kita habis. Ada berapa cara sayang Nabi? 3. Ikut saya. BMB. BMB. Ikut saya. B yang pertama. Banyakkan selawat. Kita ikut saya. Kita sayang Nabi, banyakkan selawat. Ibu ayah, hari ini dah banyak kita berselawat. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Ahzab, hari ini kita dengar hari Jumaat nanti, Bilal pegang tongkat, khatib naik mimbar, tuan-tuan rompat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat 56. Apa maknanya? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Adik-adik, siapa yang beriman? Tuan-tuan dan puan, ayat ini Allah tujukan kepada kita. Allah Ta'ala tak gunakan ya ayuhan nas. Allah Ta'ala tak tujukan kepada manusia semata-mata. Allah Ta'ala tak tujukan kepada ya ayuhal muslimun, kepada orang Islam semata-mata. Tapi Allah tujukan kepada orang yang beriman. Kerana orang beriman saja yang akan mencintai Nabi lebih pada segala-galanya. Wahai orang-orang yang beriman. Apa perlu kita jawab? Ya Allah, kenapa? Allah Ta'ala kata, sallu alaihi wasallimu taslim. Berselawatlah kamu ke atas Nabi SAW dan berikanlah salam penghormatan yang terbaik kepadanya. Ibu ayah saudari, satu hari kena banyakkan selawat. Jangan kedekut untuk berselawat. Duduk bertenang. Adik-adik, selawat paling mudah macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Oh Ustaz, panjangnya. Pendekkan boleh tak ibu-ibu ayah? Boleh. Ikut saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz, panjang lagi lah. Pendek lagi boleh tak tuan-tuan? Boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Weh Ustaz, panjang lagi. Pendek lagi boleh ke tak boleh? Dia pun kata Muhammad. Ibu ayah boleh ke tak boleh? Tak boleh, nanti Muhammad lain yang datang tuan-tuan. Itu sebab ibu ayah jangan kedekut. Dengar adik-adik, dengar nama Nabi, sebutlah Allahumma salli ala Muhammad. Satu hari paling kurang 10 kali selawat. Paling kurang. Ustaz, apa barang 10 kali? Kita biasa selawat 10,000. Oh, belagak tuan-tuan. Boleh 10,000, tapi konsisten sampai bila-bila. Ini ada orang 10,000 satu hari, tapi 10 hari je bertahan. Hari yang ke-11, dah, tak berselawat, malas aku. Berbuih mulut aku. La ilaha illallah. Ibu ayah, tuan-tuan puan, kita berselawat kan ada kaunter zikir tu. Tak payah nak tunjuk ke orang. Kita berselawat pun, dapat 1,000 satu hari. Up status WhatsApp, Alhamdulillah, dan selawat 1,000 pun, belagak tuan-tuan ya. Malaikat tu liquid, faham tak faham tuan-tuan? Itu sebab ibu ayah saudari, kita banyakkan berselawat. Duduk bertenang selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau di Johor ni tuan-tuan, sekolah agama adik-adik, selawat kat sekolah. Allahumma. Dah, nanti kau sambung. Dah, nanti masa saya habis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah, cukup. Ibu ayah, selawat tafrijiyah. Anak-anak ni setiap hari di sekolah mereka baca selawat tu, betul tak? Dan di sekolah agama juga adik-adik. Setiap hari kau baca suratul kahfi, betul tak betul? Ibu ayah, hebatnya anak-anak di sekolah agama Johor ni, hari-hari mereka baca suratul kahfi 10 awal 10 akhir, betul tak adik-adik? Dan mereka kebanyakannya dah hafal dah suratul kahfi, tuan-tuan dan puan.
Kalau mereka rajin ke masjid, tiap-tiap malam ada surah apa? Al-Mulk. Luar biasa. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan puan, kita di Johor sangat tekankan amal-amalan ini. Supaya apa? Supaya Allah mudahkan urusan kita dalam urusan akhir zaman. Ingat, tuan-tuan puan, adik-adik, kita sayang Nabi. B yang pertama, banyakkan apa tadi? Selawat. M yang kedua. Yang kedua, tuan-tuan puan, menghayati sirah Nabi. Ibu ayah, kalau betul sayang Nabi, kita kena hayati sirah Nabi. Boleh ke tak boleh? Ingat tuan-tuan puan, bila Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tahun agak-agak tahun Masihi berapa bulan? Adik-adik ikut saya. Oi, adik-adik duduk diam-diam. Ibu ayah, Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Walaupun banyak pandangan, lantaklah. Yang penting bulan Rabiul Awal. Ingat tuan-tuan puan, dalam kalender Masihi pula Nabi lahir berapa bulan? Adik-adik ikut saya. 20. Adik-adik ikut Ustaz. 20. Ibu ayah tak bayar ya. Adik-adik ikut Ustaz. 20 April. 20 April. Tahun. Buat tangan macam ni. Adik-adik, bulan ini dalam bahasa Arab angka berapa? Khamsah. Berapa dia? Angka berapa? Khamsah berapa? 5. Pandai. V dalam bahasa Arab angka berapa? Sab'ah. Sab'ah berapa? 7. Alif dalam bahasa Arab angka berapa? Wahid. Wahid berapa? Adik-adik, Nabi lahir berapa bulan ikut saya? 20 April. Tahun 571 Masihi. Nak tahu umur Nabi berapa sekarang? 2022 tolak 571. Ibu ayah boleh rujuk dalam kitab Arif Makhtum Ibn Hisham Tabari menceritakan bahawa Nabi lahir pada 20 April tahun 571. Ada kata 570, ada kata 572, tapi yang masyhur 571. Adik-adik, tuan-tuan puan, kalau betul kita sayang Nabi, kita hayati sirah Nabi. Nabi lahir, kemudian adik-adik, Nabi lahir umur 6 tahun, mak Nabi meninggal dunia. Umur 8 tahun, atuk Nabi meninggal dunia. Umur Nabi 25 tahun, Nabi bernikah. Umur Nabi 40 tahun, Nabi dapat wahyu pertama. Umur Nabi 51 tahun, isteri Nabi meninggal dunia. Pak saudara Nabi meninggal dunia. Mati dalam keadaan kafir, Abu Talib. Kemudian umur Nabi 53, barulah Nabi berhijrah. Betul tak? Panjanglah ceritanya. Sebelum hijrah 52 Nabi Isra Mi'raj. 53 Nabi hijrah. 10 tahun Nabi di Madinah. Dan Nabi wafat pada tanggal umur Nabi 63 tahun. Ibu ayah, tuan-tuan puan, 12 Rabiul Awal ada 3 peristiwa penting yang berlaku. Adik-adik, ada berapa peristiwa penting yang berlaku? Oi, adik-adik, berapa? 3. 12 Rabiul Awal Nabi lahir tahun Gajah. Yang kedua, Nabi sampai di Madinah pada 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijrah. Nabi sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah. Dan yang terakhir, tuan-tuan puan, jangan kita lupakan 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Pada waktu duha macam sekarang ini, genap umur Nabi 63 tahun, Nabi meninggalkan kita semua ketika mana di bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan anaknya Fatimah Zahra. Ingat ibu ayah, tuan-tuan puan, pada waktu itu orang Arab sahabat Nabi semua dalam keadaan sugul, semua sedih dengan kematian dan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke tak boleh? Boleh. Yang terakhir, adik-adik, yang terakhir. Dah. Yang terakhir dah. Aku tahu korang dah lapar semua. Cara sayang Nabi, cara cinta Nabi, bagaimana terjemahkan? Adik tadi huruf apa, adik? Ada 3 tadi, huruf apa? B, M. Yang ketiga apa? B. Yang ketiga apa? B. Yang ketiga, baca hadis Nabi. Tuan-tuan puan, satu hari satu hadis. Tuan-tuan boleh rujuk, ada Telegram, one day one hadis. Satu hadis satu hadis. Ingat tuan-tuan puan, kalau betul kita sayang Nabi, kalau betul kita cinta Nabi, satu hari mesti kena baca paling kurang 1 hadis Nabi. Boleh tak boleh? Ibu ayah, boleh ke tak boleh? Tuan-tuan puan, banyakkan berselawat tanda cinta kita kepada Nabi SAW, menghayati sirah Nabi SAW, dan terakhirlah baca hadis Nabi.
Paling kurang satu hari satu hadis kita baca. Tak pandai baca Arab, bacalah Melayunya. Yang paling utama kita menghayati hadis Nabi untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Boleh ke tak boleh? Ingat tuan-tuan puan, sayang Nabi, cinta Nabi, rindu Nabi, bukan saja kita terjemahkan dalam pelbagai acara, tetapi juga kita terjemahkan dengan apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi seru kepada kita. Ingat, jangan gaduh sentara kaum, jangan gaduh sesama kita. Beza kaum, beza agama, jiran, tetangga. Ingat, kita umat Islam ummatan wahidah. Masuk masjid, jangan gaduh-gaduh. Boleh ke tak boleh tuan-tuan puan? Di luar kita berbeza pandangan, di luar berbeza baju, topi dan sebagainya. Masuk masjid kita semua ummatan wahidah. Ingat ibu ayah saudari, jaga anak-anak kita ini, jangan kita tunjukkan akhlak yang tidak baik. Kalau betul sayang Nabi, tuan-tuan puan, kita berusaha menjadi orang yang terbaik, berbaik dengan jiran tetangga, dengan orang sekeliling, dan jangan gaduh-gaduh. Boleh ke tak boleh? Adik-adik okey ke tak okey? Dah, takat itu sajalah, duduk tegak semua. Sedia? Dah, last. Baik. Hari ni Ustaz rasa nak bagi hadiah lah. Sebabkan depan saya, tuan-tuan dan puan, saya dia bawa buku. Ini buku saya, ini buku sulung saya. Saya menulis buku tuan-tuan ni lama dah. Tapi hari itu baru lancar pada pesta buku bulan 6 yang lepas di PWTC. Ini buku sulung saya lah. Kalau dapat ada kat luar tuan-tuan ya. Hari ni saya nak bagi hadiah lah. Saya tengok ada kat sini kan. Jadi saya nak bagi hadiah kepada anak-anak yang boleh jawab soalan. Jadi dengar betul-betul. Ini motivasi santai tuan-tuan ya. Bukan buku rujukan pun. Sembang-sembang je. Tuan-tuan, ibu ayah, saya tak jual. Saya tak jual, ada kat luar. Saya tak jual. Tapi kalau ambil, bayar. Faham tak faham tuan-tuan ya? Oh, bila kata tak jual, semua diam tuan-tuan ya. Saya tak jual tapi ambil bayar. Dalam masjid tak boleh urus niaga. Urusanlah kat luar tuan-tuan ya. Saya tak jual tapi kalau tuan-tuan ambil, bayarlah. Faham tak faham tuan-tuan ya. Dan saya juga ada buat minyak tuan-tuan ya. Ini minyak aromaterapi. Tuan-tuan pening kepala, sesama ngantuk, tuan-tuan tonyo je kat hidung, leganya tuan-tuan ya. Dapatkan di luar sana insya-Allah tuan-tuan. Dah adik-adik, last. Siapa boleh kongsikan dengan ustaz? Adik-adik, anak-anak ya. Ni saya nak beri hadiah ni. Nanti saya sign kat dalam ni. Ini buku sulung saya tuan-tuan ya. Saya tengah sambung belajar, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik. Ustaz tengah sambung belajar. Tuan-tuan perempuan, ibu ayah, adik-adik, saya tengah sambung master pengajian Islam Contemporary di UiTM Segamat. Doakan saya boleh ke? Saya mengharap ibu ayah, adik-adik semua doakan ustaz boleh ke? Saya tengah sambung, saya buat full research tuan-tuan ya. Memang mencabar. Saya buat penyelidikan dan saya sama master. Doakan saya, moga Allah mudahkan urusan insya-Allah. Dan dalam proses untuk buku kedua saya, doakan insya-Allah. Baik adik-adik, ustaz nak kongsikan. Siapa boleh kongsikan 3 sifat Nabi yang tidak ada pada orang lain? 3 il tu tadi. Sini kau. 3 il. Apa yang pertama, kedua il yang kedua, il yang ketiga. Siapa nak? Datang depan. Datang depan. Berikan tukar gemuruh kepada dia. Okey, dah. Dah, datang depan. Sini kau. Cepat sini. Sinilah. Siapa dia? Aku tak ada, aku bagi siapa nak. Sini, datang depan. Jangan malu. Ada 3 il, apa dia? Datang depan sini. Datang depan. Saya nak beri mikrofon. Siapa nak? Dah. Siapa? Datang depan. Dia lambat, datang depan. Siapa? Datang ajalah. Aduh, risau betul aku nak milih. Saya ni memang tak pandai milih tuan-tuan ya. Datang je depan. Okey, dah tamat. Dah cukup. Ibu ayah, anak siapa aku tak tahu. Datang sini. Baik, kongsikan saya ada 3 il sifat Nabi yang saya kongsikan tadi. Pertama apa dia? Sini kau. Pertama apa dia? Jalil. Apa yang pertama? Jalil. Apa yang pertama adik-adik? Jalil. Apa makna Jalil? Mulia. Bagus. Yang kedua apa dia? Kamil. Apa makna Kamil? Sempurna. Bagus. Yang ketiga apa dia? Jamil. Apa makna Jamil? Cantik. Betul tak betul? Adik-adik, boleh tak dia dapat hadiah ni? Siapa cakap tak, dengki. Boleh ke tak boleh? Ibu ayah, anak-anak ni kena ajar jangan dengki dengan orang. Adik-adik, betul ke tak betul dia? Kalau ada orang datang, cakap dia tak betul, dia beri kau RM50, lepas tu kau cakap dia tak betul. Boleh terima tak duit tu? Namanya apa?
Pandai. Namanya apa? Ikut saya. Rashwah. Haram. Lagi. Menjijikkan. Pui. Bagus. Ni kita nak. Anak-anak ini kena ajar, tuan-tuan. Saya kadang-kadang ada orang kata, Ustaz, RM50 ambil tengok, hilang prinsip, tuan-tuan. Adik-adik, kalau ada orang datang cakap dengan kau, dia bagi RM100, kau cakap dia tak betul, boleh terima ke tak boleh? Oi, boleh terima ke tak boleh? Baguslah anak ibu ayah semua ni. Tahniah orang Pek Raja, luar biasa. Nah, moga manfaat insya-Allah. Jom tak baik, dah balik. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Dah, duduk. Dah lah, cukup lah. Kau orang ni kalau dibiarkan lagi jadi bahaya, tuan-tuan, ya. Dan tuan-tuan puan, ibu ayah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak saya, pakcik-makcik saya minta maaf, maafkan saya tak semua. Tuan-tuan, saya minta maaf banyak-banyak. Saya kalau ceramah dengan budak-budak kena begini, tuan-tuan, ya. Tak semua ceramah melakukannya. Penat, tuan-tuan, ya. Saya terlupa, saya terlepas pandang. Ni strategi saya lah. Bukan senang, tuan-tuan. Kalau saya nak style orang dewasa, senang. Tapi budak-budak ni mencabar. Adik-adik, dah duduk tegak. Oi, dah. Sedia? Dah, diam. Saya tak nak dengar suara. 1, 2, 3. Tuan-tuan dan puan, moga-moga Allah berkati. Kita tutup pertemuan dengan bacaan doa. Boleh tak boleh? Dah, adik-adik, doa diam. Tuan-tuan nak dapatkan produk saya, boleh dapatkan di luar. Moga ibu ayah, hari ni ibu ayah dapat sesuatu tak? Dapat ilmu insya-Allah. Barangkali asbab kita datang hari ni, Allah mudahkan urusan kita, dapat syafaat di akhirat nanti. Amin insya-Allah. Itu sebab ibu ayah, teruslah sayang Nabi, cinta Nabi, bukan saja pada musim Maulid, tapi sayang Nabi, cinta Nabi, rindu Nabi. Every day, every time, everywhere, ever ready. Itu bateri, tuan-tuan, ya. Jadi dah, tuan-tuan dan puan, kita tutup dengan bacaan doa. Adik-adik, duduk tak tegak. Oi. Dah. Astaghfirullahalazim. Hari ni hari Jumaat, doa makbul insya-Allah di majlis ilmu dalam waktu duha yang penuh barakah. Moga-moga Allah mudahkan para malaikat bersama dengan kita dalam majlis Maulid ini insya-Allah. Kita menadah tangan, kita bermohon, moga-moga Allah mudahkan segala urusan kita. Astaghfirullahalazim ghafurur rahim. Adik-adik, dah diam. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah kedua ibu ayah kami ya Allah, seperti mana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul pada hari ini semata-mata kerana-Mu ya Allah. Rahmati dan berkatilah seluruh ahli qaryah Masjid Jami' Nurul Hidayah Parit Raja ini ya Allah, dan sekitarnya juga ya Allah. Rahmati dan berkatilah mereka yang menyumbang dan menjadikan majlis yang baik pada pagi ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami hadir semata-mata kerana cinta kami kepada-Mu ya Allah, cinta kami kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepada-Mu ya Allah, mudahkan segala urusan-urusan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, moga-moga kehadiran kami dalam majlis maulid pada pagi ini ya Allah menjadi asbab kami untuk mendapat syafaat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami, anak-anak, cucu cicit kami seluruhnya ya Allah, daripada gangguan-gangguan syaitan, daripada gangguan-gangguan makhluk halus, daripada fitnah dajjal, fitnah akhir zaman dan fitnah dunia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang sedang sakit, berikan kesihatan yang baik kepada kami seluruhnya ya Allah. Jika ada di antara kami ini dalam kesusahan, pemudahkan segala urusan-urusan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang mempunyai hajat, makbulkan segala hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami hadir semata-mata cinta dan sayang kami kepada kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan kami menyebut kalimat thayyibah, kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan urusan kami untuk mendapat syafaat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmat dan berkatlah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Jauhkan kami daripada bala bencana-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari gangguan-gangguan yang tidak sepatutnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada hasad dengki manusia ya Allah. Jauhkan kami daripada hasad dengki manusia ya Allah. Jauhkan kami daripada sihir jua ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, makbulkan doa kami ini ya Allah. Rahmati dan berkatilah mereka yang menjadikan majlis yang baik pada hari ini ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan, banyakkan berdoa, banyakkan meminta kepada Allah, kerana Allah yang mudahkan segala urusan kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah berikan kita keberkatan, moga-moga Allah berikan kebaikan kepada kita semua insya-Allah. Kecil temannya manja. Kecil temannya manja. Kecil temannya manja, Besar terbawa-bawa. besar terbau. Tua berubah tidak. Sampai mati jadi pelangai. Tapi boleh jawab, hadiah RM50. Saya nak cakap, bagi pengacara cakap ah. Okey, baik tuan-tuan dan puan, sekali tu dahulu. Ni ada orang nak bagi RM50 ni, biar pengacara yang jawab insya-Allah. Saya dah penat dah tuan-tuan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muaz ni kecil teman terima. Siapa dapat jawab? Haji nak bagi. Ha? Tak tahu Haji tu. Terima kasih je Alhamdulillah. Dia tak tahu. Suruh duduk dulu. Ya semua, buka dulu. Majlis masih lagi berlangsung. Ya, dia